Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anda semua. Alhamdulillah pada malam ini anda bersama saya Ayub Mamat dalam segmen Mahir Prona yang disiarkan secara langsung dari studio Planet Mahir di Damansara Perdana Petaling Jaya, Selangor. Jadi pada malam ini seperti biasa kita akan membincangkan topik-topik mengenai perniagaan, usahawan, di mana kisah-kisah kejayaan yang akan dikongsikan dengan anda semua. Jadi alhamdulillah pada hari ini sebelum saya meneruskan rancangan ini, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023 kepada para penonton yang di luar sana, dengan doa dan harapan mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam kesejahteraan, kegembiraan dan meraihkan tahun baru dengan azam yang baru dan dengan semangat yang baru di tahun yang baru, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan membincangkan satu topik yang boleh dikatakan menarik, ataupun satu topik yang mungkin berbeza sedikit berbanding dengan topik-topik sebelum ini, iaitu cabaran dalam bisnes. Secara umumnya cabaran dalam bisnes itu ada berkaitan dengan cabaran-cabaran dan perniagaan dan sebagainya. Tapi pada malam ini kita membawa ke studio dua orang tokoh ataupun dua orang ahli perniagaan yang mungkin berbeza sedikit dengan bidang-bidang perniagaan yang lain. Jadi tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan tetamu saya pada malam ini, iaitu Encik Syahrul Nizam bin Ishaq di sebelah kiri saya. Apa khabar Encik Syahrul? Alhamdulillah. Selamat tahun baru. Sama-sama. Azam baru apa azam baru? Azam baru Encik Ayub nak lebih berjaya lagi lah. Lebih berjaya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Encik Syahrul adalah Ketua Pegawai Eksekutif for Cool Batteries Malaysia Sdn Bhd, dan di sebelah hujung sana iaitu saudara Muhammad Khushairi Amri, iaitu Ketua Pegawai Operasi for Cool Battery Malaysia Sdn Bhd. Apa khabar Cik Muhammad Khushairi? Alhamdulillah sihat. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Orang Terengganu? Ya, saya orang Terengganu. Sama kita orang Terengganu. Sama. Jadi pada malam ini kita ingin berbicara mengenai dunia perniagaan yang kalau sebelum ini di segmen Mahir Prona ini kita mengundang tetamu-tetamu yang ada yang berniaga usahawan lah. Tapi kali ini berbeza sedikit dengan orang yang berbeza, dengan latar belakang perniagaan juga yang berbeza. Kita bercakap mengenai cabaran dalam bisnes. Okey, seperti yang kita lihat di depan kita ini ada bateri. Sudah tentu yang kita bincangkan adalah topik perniagaan bateri. Betul. Jadi sebagai permulaan, mungkin saudara Syahrul boleh ceritakan kepada para penonton apakah yang boleh dikatakan mengenai dunia ataupun bisnes bateri. Okey. Silakan. Terima kasih Encik Ayub. Okey, so bila kita cerita pasal perniagaan bateri ni, okey, selalu orang tengok perniagaan bateri ni adalah satu perniagaan bateri yang konvensional, dia kata tau. Bateri. Okey. So bateri ni kalau kita ikut dari segi yang kita nampak lah, semua kenderaan di dalam dunia ni mesti menggunakan bateri. Okey. So bateri ni berada di mana-mana. Tanpa bateri, kenderaan tu tak boleh dihidupkan dan kita tak boleh pergi ke mana-mana pun. Okey. So itu yang kalau kita nampak dari segi perniagaan bateri lah. Maksudnya bateri ni dia adalah satu skop perniagaan yang sangat luas. Luas Cik Ayub, tanpa sempadan dipanggil. Itu yang kami nampak lah. Jadi bateri ini adalah jantung kenderaan. So dia adalah keperluan yang wajib bagi kenderaan-kenderaan di jalan raya dan sebagainya. Betul. Jadi apa yang saya fahamkan, mungkin sesetengah orang melihat bisnes bateri ni ialah untuk laku, orang kata sebiji, dua biji itu susah pada persepsi. Bagaimana hakikatnya, saudara? Okay, kalau kita tengok kepada kita bercerita pasal keperluan lah. Bateri kereta ni merupakan nadi ataupun jantung kepada setiap kenderaan yang bergerak lah. Jadi apa yang saya boleh sampaikan kat sini, perniagaan bateri ni adalah perniagaan yang diperlukan daripada dahulu lagi sehingga ke hari ini. So bila bercakap tentang di masa akan datang, walaupun kenderaan EV sekarang ni orang duduk memperkenalkan lah, even kenderaan
Elektrik pun menggunakan bateri. Betul juga. Jadi bateri ni amatlah diperlukan dan setiap hari memang akan kita lihat, kita nampak kereta memang akan ada yang tak boleh dihidupkan lah disebabkan oleh masalah bateri. Jadi bateri adalah keperluan kepada orang ramai. Jadi maksudnya adalah bisnes bateri ini mempunyai market yang besar sebenarnya kerana dia itu semua orang memerlukan kepada bateri. Betul. Okey, itu sebagai permulaan, tetapi ada lagi yang lebih besar yang sebenarnya yang saya ingin korek daripada mereka berdua ni sebenarnya adalah mengenai sejarah perjalanan perniagaan mereka. Okey, saya difahamkan anda ataupun saudara-saudara berdua sebelum ini adalah seorang pegawai bank dan berhenti kerja terjun sebagai peniaga bateri. Betul. Mungkin kita boleh kongsikan dengan para penonton mengapa memilih kerjaya perniagaan ini ketika sudah ada pekerjaan yang sudah bagus. So alhamdulillah lah kalau kita balik kepada soalan tu Cik Ayub kenapa kami memilih daripada dunia perbankan kami menceburi ke dalam dunia perniagaan bateri. Okay. So kalau diikutkan daripada sejarahnya, asas kami berdua ni di dalam sektor perbankan ni, kami ni adalah dalam bidang perniagaan juga. Maksudnya kami selalu jumpa entrepreneur yang berjaya, usahawan-usahawan yang berjaya, yang mana kami ni di bank ni kami membimbing mereka sebenarnya untuk mencapai satu tahap supaya diorang berjaya. So saya dan sahabat saya ni Cik Ahmad Kusyari ni, dan kita nampak pula kalau peluang tu ada pada kami. Sebab kami di perbankan kami nampak kami membantu diorang untuk sampai satu level yang tinggi. Tapi kami ni dekat sini masih tengok betapa diorang ni boleh berjaya, dan kita ambil peluang tu yang saya rasa kami berdua kalau ceburi bidang ni boleh berjaya. Dan terbaik ni pula, ramai orang nak berjaya, kalau nak berniaga ni Cik Ayub, ramai nak berniaga itu, nak berniaga ni kan. Tapi kami memilih bateri ni disebabkan oleh macam kami cakap tadi, bateri ni adalah satu perniagaan yang sangat unik. Sangat unik, dia versatile tau. Maksudnya bateri, mana-mana orang memang memerlukan bateri. Dan the best part dalam perniagaan bateri ni bukan semua orang nak ceburi lah. Contoh macam Cik Ayub pun tadi cakap, ada ke orang tukar bateri hari-hari? Itu cabaran kita lah masa mula-mula, ada ke orang tukar bateri? Tapi selepas kita buat dalam perniagaan ni, memang kita tahu hari-hari memang ada orang tukar bateri sebenarnya. Itu satu bagus lah. Jadi apabila kita terjun dalam dunia ni, kita tahu apa sebenarnya yang ada dan berlaku. Okey, Cik Kusyari kalau kita melihat dari segi yang disebutkan tadi orang yang datang ke bank untuk dapat bantuan. Mendapatkan bantuan. Hikmat nasihat. Pasti bukan bateri saja, mungkin banyak lagi bidang perniagaan. Jadi sebenarnya selain daripada faktor-faktor yang disebutkan oleh saudara tadi, apakah faktor lain yang menjadi tarikan kepada anda sehingga anda bersahabat dan berhenti memerlukan kerjaya seperti toket bateri? Saya dalam keluarga saya lah, Cik Ayub dalam keluarga saya memang kami berniaga. So daripada nenek saya, so sampailah saya yang pada mulanya bekerja, maksudnya makan gaji. So jadi sebelum ni pun saya berniaga juga. Masa zaman saya belajar dahulu, so saya jual kain, so berniaga lah. Dan saya minat berniaga ni daripada dulu lagi. Dan apabila saya kenal pula dengan sahabat saya ni, Cik Syarul, dan dia pun menyatakan hasrat yang sama, dia pun suka berniaga. Cuma pada waktu itu mungkin belum ada peluang. Dan alhamdulillah pada tahun 2020, pada waktu COVID lah, PKP pada waktu tu, so kita telah mendapat peluang tu. Dan alhamdulillah kita tanpa berlengah kita terus, maksudnya kita terus ceburilah buat dalam bidang ni lah. Okey, 2020 maksudnya ketika pandemik COVID masih berleluasa dan semua kegiatan ekonomi lumpuh, dan ada yang terpaksa gulung tikar dan sebagainya.
So apakah pendapat anda, adakah apa yang menjadi punca keberanian untuk saudara memilih bidang ini, sedangkan orang lain sudah berhadapan dengan pelbagai masalah ketika itu? So betul Cik Ayub. Satu soalan yang orang kata betul. Itu satu cabaran yang hebat pada kami berdua lah di waktu pandemik. Yang mana kalau nak ikutkan masa kami di perbankan ni, kami adalah secured sebenarnya. Dengan gaji kami tak ada masalah. Tapi saya berdua mengambil peluang untuk buat pada tahun 2020 itu adalah zaman pandemik. Okey, yang mana kita keberanian tu paling penting lah. Ramai juga orang cakap kita kadang-kadang pandemik kan, macam Cik Ayub cakap tadi, semua tutup, kedai semua, tapi kita mengambil peluang masa tu. Sebenarnya peluang tu datang kadang-kadang tanpa kita sangka lah Cik Ayub. Ya. Okey, bila peluang tu datang tanpa kita sangka, yang mana kita buat peluang perniagaan bateri ni, yang mana di waktu pandemik itu adalah the peak of our business actually. Itu adalah tepat sebab masa pandemik ni Syari orang tak boleh ke mana-mana. Okey, tetapi boleh dikeluar tapi kena ada surat, kena jumpa polis, tapi dia kena maksimumkan pergerakan tu. So bila lama kita tak bergerak, kereta tak berjalan, okey, orang nak bergerak, nak pergi kedai bateri tak boleh. Tapi kami di Bateriku ni, especialnya kami datang hantar dan pasang bateri tu di rumah customer. So kat situ menarik pelanggan dan mengurangkan risiko. Secara tak langsung kita membantu orang yang berada dalam perusahaan dan juga membantu pihak kerajaan jugalah untuk mengurangkan supaya diorang tak keluar dan kita boleh ke premis atau ke rumah customer tu. Apakah anda tidak menyesal berhenti kerja ketika Covid? Orang lain semua tak nak berhenti kerja kerana Covid. Anda berhenti kerja jadi tokek bateri. Dia panggil apa? Dilema ya. Dilema. Okey. Memang tak dinafikan, ada. Tapi apabila difikirkan balik selepas berdiskus, maksudnya berbincang dengan sahabat saya ni, kita menggunakan satu ayat tu dan ianya sampai ke hari ni. Ayat yang special ni tak cuba tak tahu. Betul. Dan alhamdulillah. Tapi apabila kita cuba, apa yang penting sebenarnya macam yang Cik Syarul beritahu tadi kepada Cik Ayub pada waktu PKP hari tu, apa yang kita tekankan kat sini adalah fokus. Apabila kita dah start sesuatu perniagaan tu, kita memilih bateri. Dan saya berbincang dengan sahabat saya, kita perlu fokus. Dan semestinya kita ada buat study lah, market research, kita buat market research dan sebagainya. Sebab pada waktu PKP memang kereta tak bergerak. So kereta ni apabila tidak dihidupkan pada tempoh masa yang tertentu lah, okay, contohnya seperti beberapa hari, dan bateri akan kita guna kong lah, perkataan kong, bateri kong. So di situ ada, maksudnya memang semestinya adalah jualan tu pada waktu tu, dan kita menjangkakan jualan pada waktu itu contohnya 100 bateri pada bulan pertama perniagaan kami. Tapi sebaliknya, so kita mencapai jualan tu double ya. Kita capai jualan tu double pada waktu PKP tu sendiri. Tak cuba, tak tahu. Ya, betul. Lepas cuba, baru tahu. Baru tahu. Maksudnya ada market yang bagus. Ya. Jadi ketika itu tidak ada siapa yang boleh menjangkakan kereta tidak bergerak, dan itu menjadi punca rezeki dalam perniagaan bateri. Okey, para penonton, itu dia kalau kita dengar tadi bagaimana dua sahabat ini berhenti kerja di sebuah bank, kemudian terjun menjadi tokek bateri yang sungguh mencabar ketika Covid ataupun pandemik Covid ini masih lagi banyak di persekitaran kita ya. Jadi satu tindakan yang berani, satu tindakan yang orang kata, kalau kita kata menakjubkan ya. Sebab dia, orang lain semua berhenti, orang lain diberhentikan kerja, anda berhenti kerja. Jadi ini satu benda yang jarang berlaku. Jarang berlaku, betul. Okey. Okey, sekarang ni bila kita tengok jualan pertama 100, tetapi hakikatnya sudah jadi double. Ketika itu apa yang bermain di fikiran? Yang bermain di fikiran.
So selepas kita dapat target, sebenarnya kita target 100 biji untuk pertama kali lah kita buka perniagaan, tapi sebenarnya lebih daripada tu. So bila lebih daripada tu, dan kami ambil keputusan ini bukan satu bisnes yang salah lah, dan daripada situ kami kembangkan lagi perniagaan kami. So maksudnya daripada kami ada satu outlet, kami buka outlet kedua kami, ketiga dan keempat kami. So maksudnya saya boleh cakap kat sini, jualan kami kalau kata daripada 100 bateri, 200 bateri, sekarang ni kita boleh cecah sampai 1000 biji satu bulan kita. 1000 bateri ya? Yes. Dan 1000 biji bateri tu kalau diikut daripada segi market itu berapa persen je. Maksudnya banyak lagi peluang yang perniagaan yang boleh kita ceburi dalam bidang bateri ni lah. Itulah. Okey, kalau kita lihat dari segi jualan yang meningkat, pasti ada sesuatu yang menarik ya, yang mungkin berbeza you punya servis berbanding dengan pihak-pihak lain. Betul. Okey, kalau boleh kita share apa perbezaan you punya perkhidmatan bisnes dengan orang lain? Maksudnya adakah hanya sekadar menjual bateri ataupun ada perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan? Okey, satu memang kami di Bateriku ni dia lebih kepada servis sebenarnya. So masa kami di bank kan, penting ni adalah kita berinteraksi dengan pelanggan. Okey, satu customer service kita kena bagus. Nombor dua, produk kita mestilah produk yang bagus dan mantap. Yang mana produk kita ni well known lah. Maksudnya kita pun jual produk kita sendiri. Okey, bateri pun daripada bateri kita sendirilah. Okey, dan servis yang kita bagi tu kita bukan sahaja bukan sahaja pada pasang bateri saja, tidak. Tapi kami datang ni selalunya kita buat free checking dulu. Kadang-kadang bila orang datang dia ingat bateri rosak, sebenarnya bukan bateri tukang, kadang-kadang mungkin dia alternator dengan starter. Betul. Okay. So kita datang ni kita buat perkhidmatan percuma dulu. Kita datang, kita buka, kita check dia punya bateri dia semua. Kalau kata bateri tu betul rosak, baru kita akan minta customer tukar. Dan dekat situ customer akan rasa diri dia tidak tertipu. Maksudnya kita menunjukkan yang kami ni honest dalam bisnes. Perlu tukar, kalau tak perlu tidak. Tapi bila kita customer pula setuju untuk tukar, kita dia cuma perlu bayar harga bateri saja. Yang mana perkhidmatan datang ke rumah di mana-mana semua percuma saja. Dan mungkin Cik Syahri boleh tambah jugalah actually warranty kita. Ya, betul. Okay. Untuk Bateriku ni, Cik Ayub untuk warranty memang kita bagi jaminan sehingga 18 bulan. 18 bulan. Semenanjung Malaysia. Bermakna contohnya kat sini, katakanlah pelanggan tu tukar bateri kenderaan di Damansara. So apabila dia tukar bateri dekat Damansara dan dia pergi ke Johor contoh, dan bateri dia kong pula dekat Johor Bahru, tapi disebabkan dia tukar bateri tu dengan kami, dengan Bateriku, ya. Jadi kita jaminan tu di seluruh Malaysia, sebab di Johor juga kita ada cawangan, maksudnya partner Bateriku. Jadi maksudnya di mana juga kita berada, kita dijamin untuk warranty service jaminan produk ini di mana-mana dan ini mungkin jarang berlaku. Betul. So ini secara kelebihannya. Okey, tadi Cik Syahrul kata kita ada berapa? 4 outlet. Betul. Okey, di mana? Kalau boleh kita sebut. Outlet pertama kami adalah di Bandar Botanik, Kelang. Okey, outlet kedua kami di Bandar Puncak Alam. Dan outlet ketiga kami di Semenyih, dan yang terbaru sekali yang kami buka adalah di Teluk Paling Garang. Tapi secara keseluruhannya Bateriku ni mempunyai 144 outlet di seluruh Malaysia. 140 outlet di seluruh Malaysia. Yang mana kami akan sentiasa berkembang daripada tahun ke tahun lah tu Cik Ayub. InsyaAllah. Kalau kita lihat perjalanan kisah ataupun cerita bagaimana saudara berdua menceburi bidang ini, sudah pasti ada nilai motivasi di sebalik di sebalik kisah-kisah itu. Jadi apa yang boleh saudara berdua kongsikan dengan para penonton yang mungkin memberikan motivasi kepada para penonton mengenai bidang perniagaan, kerana di luar sana ramai orang ingin berniaga tetapi mereka takut berniaga dan takut untuk mencuba. Apa istilah tadi tu? Tak cuba. Itu dia. Mungkin kita boleh kongsikan dengan para penonton pada malam ini. Okey, kalau kita bercerita tentang perniagaan ni adalah bukan suatu benda yang mudah. Seperti kita bekerja. Maksudnya bekerja ni, maksudnya bila kita bekerja, kita dah tahu kerja apa kita nak buat. Sebab
tugasan tu dah diberikan oleh pihak majikan. Tapi berniaga ni kita sendiri yang kena tentukan apa yang kita nak buat dan apa target kita. Sebab cabaran tu memang banyak. Sebab contohnya apabila kami memulakan perniagaan tu sendiri, memang berbagai cabaran dan tidak dinafikan memang kami struggle. Tapi kami, apa yang penting sebenarnya, kami tidak pernah putus asa lah. Sebab memang kita yang tentukan untuk berniaga. Jadi saya dah bagi tahu sahabat saya, apa pun yang terjadi, kita kena pastikan perniagaan kita ni berjaya. Dan alhamdulillah dengan sokongan daripada pihak HQ, sokongan daripada pelanggan sendiri, maksudnya keyakinan pelanggan terhadap jenama kami. Jadi alhamdulillah memang kami berjaya, ya, betul. So dari segi saya pula Encik Yop, macam betul, saya sebenarnya menggunakan istilah apa yang sahabat saya cakap tu, tak cuba tak tahu. Sebenarnya orang boleh cakap tak cuba tak tahu. Kalau dah cuba, kalau okey, kalau tak okey, betul tak kan? Boleh tahu kan? So bagi saya adalah determination. Bagi saya dalam ni ada determination. So bila nak buat satu benda ni, kita perlu determine dan kita kena perlu berani lah. Berani untuk kita tanggung risiko. Sebab setiap kali kalau kita fikir, kalau overthinking lah, bagi saya kalau kita seorang yang overthinking, kita tak boleh ke mana. Terlalu sangat berfikir. Macam saya dengan sahabat saya ni, saya boleh cakap we are actually a risk taker lah. Kita buat. Tapi bila kita buat, kita tunjukkan kepada community, kepada sahabat-sahabat mana yang nak berjaya ni, kita tunjuk dan kita buat betul-betul. Sampai satu masa, macam saya kata, struggle is struggle. Memang struggle tu kat mana-mana, tapi macam mana kita hadapi dan kita lawan lah. Dan saya selalu fikir pada konsep ni, untuk kita berniaga bermula ni, saya selalu cakap, saya bukan is a one person show lah. Saya perlukan team. That's why saya dengan sahabat saya ni, kita boleh cakap kita ni duo yang terbaik lah. Duo yang terbaik lah. Maksudnya kita go determination, fokus untuk sampai kita satu level yang tahap ni lah Cik Ayub. Para penonton, ada beberapa perkara yang beliau sebutkan, iaitu berpasukan, fokus dan yakin dalam perniagaan. Itu menjadi antara resepi ataupun satu formula untuk kita menterjemahkan tak cuba tak tahu. Jadi ini satu perkara yang sangat penting, walaupun nampaknya mudah, simple, tetapi mempunyai nilai dalam perniagaan yang begitu mahal sekali. Kita sudah setengah jam ke udara, sebentar je. Jadi kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Anafora ialah perbandingan berkaitan dengan perumpamaan. Yang panjang Maharaja your right is basically to ease you in doing your summary. Kalau rasa macam tak dapat ulang lagi ya. Salah nombor 2 yang popular. Abu Bakar, kamu kena ingat, dia diberi gelaran penyelamat umat Islam. Ingat yang itu. Percaya kepada Allah dan tak percaya di kitab sunnah dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Orang deria. Deria ni bilang 100 darjah Celsius. Di air yang mendidih. Mendidih adalah sesuatu yang mempunyai gizi dan memenuhi ruang. Oksigen dan karbon dioksida. Dua-dua sebutan ini kita akan samakan dia sebab dia berkongsi N yang sama. Kenapa anda semua perlukan program ini? Senang sahaja jawapannya. Kita semua hendakkan kecemerlangan dalam kerja kita, di tempat kerja kita. Tapi soalan seterusnya ialah, bagaimanakah kita hendak mendapatkan kecemerlangan tersebut? Saya Fazila Muhammad Daud, seorang perunding dalam bidang pengurusan prestasi pekerja. Saya mempunyai pengalaman 20 tahun bekerja di Petronas, di mana saya telah terlibat
dalam membangunkan dan melaksanakan beberapa sistem dan proses pengurusan kerja yang cukup berkesan dan cukup komprehensif. Di sini saya akan utarakan bahawa the starting point, titik permulaannya ialah melalui penetapan matlamat kerja secara impact. Saya akan membawa kita semua kepada 10 modul. Program ini dengan jelasnya boleh diaplikasikan oleh individu-individu maupun oleh syarikat-syarikat. Jumpa saya Fazilah Muhammad Daud dalam program Mendapat Kecemerlangan melalui penetapan matlamat yang berimpak di planetmahir.com, gedung ilmu online. Baik, kita jumpa lagi dalam segmen Mahirpreneur. Anda masih bersama saya Ayub Muhammad dalam segmen Mahirpreneur yang membincangkan tajuk cabaran dalam bisnes, di mana dua orang tetamu telah diundang ke studio Planet Mahir pada malam ini, iaitu Encik Syahrul Nizam bin Ishaq, Ketua Pegawai Eksekutif, dan juga Muhammad Khusyairi Amri, iaitu Ketua Pegawai Operasi 4Cool Battery Malaysia Sendirian Berhad. Jadi pada malam ini kita membicarakan topik cabaran dalam bisnes. Jadi sebelum saya meneruskan wawancara ini ataupun bertanyakan lebih banyak soalan kepada tetamu saya pada malam ini, kepada para penonton di luar sana, boleh teruskan share, like, dan anda juga boleh ataupun dialu-alukan untuk menyertakan komen, pendapat atau pandangan kepada panel kita melalui ruangan komen di semua platform YouTube dan FB Planet Mahir. Jadi pada malam ini kita bersama dua orang tetamu yang telah membincangkan mengenai topik perniagaan. Tak cuba tak tahu. Jadi saya pula jadi tertarik dengan kata-kata itu. Jadi bila dah tahu, tahulah. Tapi alhamdulillah jalan yang dipilih tidak salah. Kerana apa orang kata, apa yang Cik Syahrul sebut tadi, memilih jalan yang betul dengan cara yang betul pada waktu yang sangat betul, kerana COVID dan sebagainya. Okey. Soalan saya seterusnya ialah, kita lihat di depan kita ni ada bateri cool, produk bateri cool. Okey, apa sebenarnya mungkin kita boleh kongsikan dari segi kelebihan-kelebihan? Okey. Astra ni merupakan jenama bateri cool sendiri. Di mana kita baru saja kenalkan kepada pasaran pada awal tahun ini, di mana bateri ini kita ada buat R&D sendiri, research and development. Jadi untuk kita memastikan ketahanan bateri ini lebih bagus, maksudnya apabila kita nak bandingkan dengan bateri-bateri lain. So setakat ni alhamdulillah bateri ini rasanya untuk kami kita dah jual anggaran lebih daripada 3,000 biji. Betul. 3,000 biji daripada awal pengenalan hari itulah. So bateri ini bila disebut pasal Astra, Astra ni jaminan warranty dia selama 18 tahun juga, sama 18 tahun ke 15 bulan? 18 bulan. 18 tahun. 18 bulan. 18 bulan semenanjung Malaysia. Dan sama juga perkhidmatan dia, kita maksudnya penghantaran, pemasangan semua percuma. Kita charge pada harga bateri. Dan itu sajalah. Saya tambah sikitlah. Boleh sila. Dia lagi satu adalah bila kita mengeluarkan bateri cool, mengeluarkan jenama Astra ni. Astra ni dia lebih kepada market research lah. Okey. Kadang-kadang ada orang datang kedai kita, telefon kita, dia mencari satu harga bateri yang murah. Harga ni bateri ni berbagai, diikut daripada kapasiti dan jenis. Okey. Dia ni yang kita ambil ni kira NS40 ni yang kira saiz untuk kereta yang paling kecil lah. Tetapi
kadang-kadang dipanggil bateri NS40 ni, yang mana bila kita buat research semua ni, kita berpandukan kepada pelanggan juga. Kadang-kadang pelanggan ni dia tanya harga, bagus ke tak bagus ke bateriku ni kan. So bateriku bila dia buat satu research yang bagus, dikeluarkan sendiri jenama dia sendiri, maksudnya bateri tu memang tahan lama. Maksudnya kualiti bagus dan harga tu yang paling penting. Sebab dalam bisnes ni cabaran ni sebab dia ada harga. Okey, ada setengah orang dia tak kisah kalau kata produk tu bagus, harga mahal pun dia okey. Tapi kalau macam ni, produk ni memang bagus, mampu milik dan harga dia sangat berpatutan. Compare dengan jenama-jenama yang berada di market sekarang ni. So itu kita boleh cakap itu kelebihan. Kalau cakap itulah kelebihan yang kami bawa ke bateriku ni untuk Astra, jenama Astra ni sendiri ni. Okey. Bateriku sebenarnya kalau saya lebih hanya kenal yang ini, mungkin ada produk-produk lain. Bateriku punya produk. Ada. Dia bateriku ni satu, kita memang jual bateri lah, dan kita ada beberapa jenama lagi lah. Okey. Tetapi bateriku ni dia punya, kalau kita tengok dia punya tagline pun is beyond batteries. Maksudnya jual bateri. Tapi kita bukan jual bateri, kita juga ada jual wiper dan kita juga ada jual brake pad, ada juga. Okey, dan juga kita ada buat servis yang lebih contoh kalau customer kita pancit tengah jalan, minyak habis tengah mana-mana ke, bila dia call kita, dia hubungi kita dan kita boleh rescue untuk bantu dia. So maksudnya bateriku ni bukan dikenali sebagai jual bateri saja, tapi dari segi otomotif dan juga kepakaran otomotif kita pun ada perkhidmatan tu. So perkhidmatan ni 24 jam. Ya. Dia untuk kalau customer ada masalah di mana-mana, dia bateriku ni actually kita punya call center memang 24 jam lah. Tapi selalunya kita akan cuba rescue customer tu juga. So kita boleh cakap servis kita 24/7. Dia dipanggil roadside assist. Roadside assist. Okey, bagaimana dengan sambutan setakat ni? Respon daripada pengguna ataupun customer bateriku? Feedback kalau Cik Ayub tanya sangat-sangat orang kata overwhelming lah, bagus. Sebab bila kita keluar, kita sendiri tunjukkan yang ni produk kita, okay? Macam Cik Syari cakap, saya rasa kita lebih daripada 3,000 biji kita dah jual, lebih actually. Daripada dia lah. So sambutan yang sangat bagus. Kalau tanya pun sangat-sangat bagus lah. Bila kalau kita cuba ni, sebab macam cakap lah, tak cuba tak tahu kan. Tak cuba tak tahu kan. So bila dah cuba, insyaAllah brand Astra ni mungkin orang tak berpaling dengan brand lain lah. Orang akan go to Astra lah. Okey, kita melihat market dia besar dan berkembang. Mungkin you all ada target untuk market seterusnya. Apa yang saudara ingin melihat dari segi market bateri ini untuk waktu-waktu ke depan? Kalau sekarang kita melihat berapa sebulan 1,000 contoh. Mungkin ada target dengan sambutan, dengan servis, dengan perkembangan. Okey, untuk target jualan semestinya kita akan memang adalah kita target peningkatan setiap bulan lah. Setiap bulan, dan alhamdulillah dengan adanya produk Astra ni sendiri, keluaran daripada bateriku dan juga marketing yang kita buat menerusi localized dan juga digital platform. So memang tidak putus lah, maksudnya pertanyaan, maksudnya pelanggan ingin tahu lebih berkenaan dengan bateri. Dan selain daripada itu juga kami mensasarkan bukan jualan bateri sahaja, dan kita juga mensasarkan perkhidmatan yang kita berikan, iaitu roadside assist tadilah. Maksudnya kita bantu customer 24/7, tayar pancit ke, kehabisan petrol ke, dan wiper insyaAllah, wiper kita ada juga produk baru wiper yang kita kenalkan lah di pasaran, dan semestinya kita target untuk tingkatkanlah jualan untuk semua lah. Macam saya nak tambah sikit lah. Yang menarik dia macam ni lah kan. Sebenarnya kita tengok dari segi macam ni lah. Kalau kita tengok mana-mana market kalau orang yang apa yang saya nak daripada bateriku ni, apa yang masyarakat nak, yang kita nak ada ni, contoh macam ni, bila orang ingat ayam, dia ingat McDonald. Bila dia ingat ayam, dia ingat KFC. Bila dia ingat McDonald, burger, dia ingat McDonald. Dan kita nak bila orang ingat bateri, dia ingat bateriku.
Itu yang kita punya, yang kita nak sampai tu level tu. Maksudnya siapa-siapa kita jumpa, bila dia alamak bateri kong lah, bateri kong. Bateri ku. Yes. Bukan baterimu. Bukan baterimu. Bateri ku. Okey. Dalam perjalanan bisnes jual bateri, mungkin kita boleh kongsikan dari segi cabaran. Sebenarnya ada tak, ataupun apakah dalam sepanjang karier itu, apakah peristiwa yang memberi cabaran kepada saudara berdua yang rasa mencabar dalam, maknanya kita dah cuba, rupanya baru tahu yang ni. Itu dari segi satu sisi kejayaan tadi, tapi dari segi satu sisi yang paling mencabar. Ada tak? Dari segi pencabaran ni, atau tidak mencabar langsung? Oh, dia mencabar. Kita untuk sampai satu level ni, Cik Ayub, kita mesti dicabar lah, baru kita boleh sampai ni. Kalau tak cabar, kita tak tahulah. Ni ayat lain pula kan. Okey, so balik kepada dia, apa cabaran dia. Okey, so kalau dari cabaran ni dia berbagai. Okey, tapi kita, kalau cabaran yang saya dan Encik Syahri hadapi ni adalah lebih daripada pelanggan tu sendiri. Itu cabaran dia. Sebab apa tau? Kita tak boleh puaskan semua orang. Okay? Tetapi kita mesti bagi satu perkhidmatan yang paling baik untuk kita sampai level ni lah. Betul. So customer ni memang kita kena jaga, sebab customer ni adalah kita punya customer. Impact dia adalah pada customer juga. Kalau kita buat salah ke, pasang bateri tak betul, terbalik ke, ini impact pada kita. Tapi kalau kita bagi servis yang bagus dan baik, pun customer akan recognize kita. So itu dari segi cabaran, dari segi pelanggan lah. Okay? Tapi mungkin Cikgu Syahri boleh juga explain dari segi faktor lain lah. Sebab saya ada nak tambah sikit lah. Boleh. Maksudnya untuk cabaran, betul apa yang Cik Syarul bagi tahu tadi. Memang kita tidak boleh memuaskan hati semua orang. Jadi apa yang kita buat di sini, kita menekankan dari segi aspek SOP. Untuk staf kami, kita memastikan, maksudnya semua proses daripada mula nak pasang bateri sampailah siap pasang bateri tu, mestilah ikut proses tu. Contoh dari segi kemasan, dari segi pemakaian glove, pemeriksaan bateri tu sendiri, dan kadang-kadang bateri tu, terminal tu sendiri tu mungkin kotor, dan kita akan bersihkan. So sebenarnya kita nak keyakinan pelanggan tu sendiri terhadap perkhidmatan yang kita berikan. Betul. Jadi apakah anda saudara berdua yakin bahawa bisnes ini boleh berada dalam market ataupun dalam persada bisnes yang mampu bersaing dengan produk-produk yang lebih besar? Okay. Kami sangat yakin. Bila kita associate dengan kita punya HQ juga, so HQ ni banyak bantu kami lah. Okay? HQ ni bagus, dia very supportive. Okay? Dia nak tengok yang entrepreneur ni berjaya. So untuk kami toleh ke belakang, tidak. Tetapi kami yakin sebab bila kita dalam satu ekosistem dia panggil. So Betiku ni dia come out dengan dia punya ekosistem. Okay, so ekosistem ni adalah kami dan beberapa dealer yang lain. So dengan adanya ekosistem ni, dengan adanya bantuan daripada HQ untuk kita bersaing di persada satu bisnes yang lebih tinggi, memang kami sangat yakin, Cik Ayub. Memang. Untuk menjadi seperti anda berdua, apakah ciri-ciri yang patut ada? Mungkin ramai dari segi, maksudnya peniaga-peniaga di luar sana, dia nak jadi seperti saudara berdua, tapi apa yang seharusnya ada kriteria ataupun ciri-ciri yang mesti ada orang yang dapat menterjemahkan, kalau tak cuba tak tahu? Kalau bagi saya, so sesiapa di luar sana yang ingin orang kata memulakan perniagaan, sebab bila kita sebut pasal berniaga ni sebenarnya seronok. Bagi saya dia sangat seronok. Dan kalau untung, kalau rugi. Jadi daripada situ, bila kita lihat daripada sudut positif, kita belajar. Maksudnya kita belajar daripada kesilapan. Dan semestinya kena ada minat lah. Kalau tak ada minat, sebut nak berniaga agak susah. Dan paling penting dalam semua sekali, kita perlulah percaya pada diri sendiri. Betul. So kalau kita pun tak percaya kat diri kita, macam mana kita nak memulakan suatu perniagaan tu? Jadi selagi kita tak cuba, kita tak tahu. Betul. Ayat tu memang kita suka guna. Dan apabila kita cuba, kita dah tahu apa yang masalah datang tu, dari situlah
kita akan berfikir. Maksudnya kita akan berfikir macam mana kita nak atasi, macam mana kita nak selesaikan, macam mana kita nak perbetulkan, dan insya-Allah boleh. So bagi saya pula Cik Ayub bagi saya pula selalunya kita dalam perniagaan ni, saya selalu cakap kat sahabat saya lah, kita jangan fikir untung dulu. Okey, sebab ramai orang bila saya tengok, bila dia tanya kita nak berniaga, dia akan tanya berapa untung. Dia tak tanya masalah kita tau. Dia tak tanya masalah kita macam mana, tak ada. Dia cuma tanya, wow, berniaga bateri berapa untung. So bila orang-orang yang tanya kita pasal untung ni, selalunya kita tak cerita kat dia lah, sebab dia nak untung je, dia tak nak masalah. Okey, so saya selalu cakap kat sahabat saya, kita kena jangan cerita pasal untung dulu. Kita buat, kita fokus pada customer kita, bagi customer happy, okey, relationship kita dengan customer, okey, dan benda tu bila orang suka, orang percaya kepada kita, baru bisnes tu datang dan untung kita ada. Itu saya punya pegangan lah. Okey, tapi kalau siapa berniaga tak nak untung, Cik Ayub? Kalau berniaga rugi tu bukan berniaga nama dia. Kan? So memang bagi saya itu yang saya nak. Maksudnya yang determination saya adalah kita jangan fikir kerugian tu dulu. Tetapi kalau kita berniaga mula, dapat kita bayar kos kita dulu pun, tu pun dah kira bagus. So that's why dalam perniagaan ni kami ambil masa 2 tahun. Tahun pertama kita betul-betul struggle lah. Betul struggle. Tahun kedua, yes, kita dah stable. Ni masuk tahun ketiga, kita dah petik buah tu. Alhamdulillah. Tapi ramai juga orang yang takut rugi. Dia bukan bertanya berapa untung, tapi takut rugi. Betul. Macam mana tu? Dia soalan ni sama. Dia macam berapa untung, berapa rugi, sama je. Sebenarnya dia orang ni kalau dia tak nak cakap berapa untung, dia akan cakap saya tak nak rugi. Betul. Niaga ni mesti kena rugi dulu. Mesti kena rugi. Dia panggil apa? Dia panggil kitab dia lah, kata kan. Kita berniaga memang kena rugi dulu. Kalau dia bukan sampai muflis, kena rugi. Baru kita tahu. Bersedia untuk rugi Bersedia. Jadi itu dia para penonton. Encik Syahrul dan juga Encik Muhammad Khushairi yang bercerita mengenai motivasi dalam perniagaan. Mereka berdua ni bukan sekadar penjual bateri, tapi mempunyai latar belakang sebagai orang bank yang sudah tentu mempunyai pengalaman, mungkin banyak berinteraksi dengan usahawan-usahawan, dan mereka berdua lebih melihat dari segi cabaran, masalah peniaga-peniaga, dan itulah yang beliau ketengahkan dan kongsikan bersama anda semua pada malam ini. Jadi saya nak tanya, kita dah banyak cakap tadi tak cuba, tak tahu, jangan tanya pasal untung. Kan? Nasib baik saya tidak bertanya pasal berapa untung. Apakah yang anda ingin lihat ataupun impian mengenai masa depan perniagaan bateriku? Sila. Perniagaan bateriku macam saya cakap tadi lah, Cik Ayub, kita nak orang ingat bateriku. Bila kita boleh sampai satu level tu, maksudnya kami anggap kami dah sampai tahap yang orang kata insya-Allah berjaya lah. Itu yang kami nak. Itu yang cuba kami usaha, yang cuba kami buat sekarang ni. Maksudnya kita ni lebih dikenali. Lebih dikenali. Bagi mana-mana orang jumpa, orang nampak kami pakai baju bateriku, oh bateriku, saya pun pernah tukar gunakan bateriku. Itu lebih baik kan. Sebab bagi kami pula lah, Cik Ayub, kalau orang tak pernah dengar bateriku, itu lebih bagus. Sebab apa tu? Itu cabaran kami. Maksudnya orang tak kenal, dan itu maksudnya bisnes kami lebih besar sebab orang tak kenal. Saudara, apa yang diinginkan? Okey. Apakah harapan ataupun impian? Impian saya lah untuk semestinya kita nak berkembang. Kita nak berkembang dan menyediakan peluang pekerjaan lah. Itu yang penting lah. Sebab sekarang ni perniagaan bateri ni saya lihat masih belum sampai satu puncak yang tinggi lagi. Puncak yang tinggi sebab lah. masih ramai lagi yang belum kenal bateriku. Jadi itu memang cabaran, sebenarnya cabaran yang kami suka. So secara tak langsung kita boleh berkembang lagi, dan macam saya cakap tadi, kita nak
menyediakan peluang pekerjaan, memberi perkhidmatan yang terbaik lah sebenarnya. Yang paling penting sebenarnya bukan kami jual bateri, kami jual perkhidmatan, servis. Dan servis selepas jualan tu sebenarnya. Kita nak apabila pelanggan dah menggunakan perkhidmatan kami, selepas ni dia akan cari lagi. Maksudnya Baterico. Sepanjang anda Encik Syarul dan sahabat menceburi perniagaan Baterico ni, apakah perkara yang paling mengembirakan? Okey. Kalau paling mengembirakan ni kita cerita balik. Untung. Tadi kita cakap jangan tanya untung. Jangan tanya untung kan. Belum cakap untung. Ni bila orang tanya apakah yang mengembirakan? Untung. Okey. Itu satu. Nombor dua adalah kita actually satisfied customer tu. Kepuasan customer bila kita dapat review pada customer, dia kata baguslah Baterico ni, boleh sampai dekat rumah, cek dulu bateri, bukannya terus tukar. So itu adalah kepuasan kepada kita tau. Bila kita dapat tengok customer, muka dia betul-betul, sebab satu bateri kadang harga bukan murah juga. Harga dia mahal. Kadang diorang ni struggle, tapi tanpa bateri diorang tak boleh pula cari makan untuk bawa kereta ke tempat lain. So kadang-kadang kita nak bagi dia apa dia beli bateri dengan kita tu is a word of money dia. Dia berbaloi. Dia bukan dapat saja bateri tetapi dapat perkhidmatan. Betul. So bila dia berbaloi, dia happy, dia suka. So secara tak langsung dia mendoakan kami jugalah. Itu sampai alhamdulillah, itu yang boleh sampai level untunglah, alhamdulillah. Cik Hushairi nak tambah? Saya gembira bila saya tengok orang sekeliling saya gembira. So macam pelanggan tu lepas tukar bateri dia suka, dan pekerja pun maksudnya suka, gembira bekerja dengan kami. So alhamdulillah lah, setakat ni saya gembira melihat orang sekeliling saya gembira. Okey. Saya gembira melihat orang sekeliling saya gembira. Banyak istilah kita belajar malam ni. Tak cuba tak tahu. Untung akhirnya jangan untung. Akhirnya untung. Okey, para penonton, kita menghampiri 1 jam siaran kita pada malam ini. Banyak sekali perkara yang telah kita bahaskan. Kita bincangkan tip-tips dan juga cerita-cerita kejayaan yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang, tetapi pada malam ini kita mendengar cerita 2 orang ahli perniagaan yang menjual Baterico. Begitu banyak sekali cabaran-cabaran, daripada seorang pegawai bank terjun menjadi seorang peniaga ketika COVID, dan ketika orang lain tidak mampu bertahan, ketika orang lain tidak mampu memulakan hidup, mereka berdua menceburi satu bidang perniagaan yang tidak dijangka-jangka, mendapat sambutan yang hebat. Kerana apa? Kerana kereta tak dapat bergerak. Okey, untuk akhirnya saya bagi peluang kepada Cik Syarul mungkin untuk berkata sesuatu ataupun merumuskan apa ataupun hasil daripada perbincangan kita pada malam ini. Silakan Cik Syarul. Okey, so apa yang kami nampak adalah bila kita cerita, macam saya sendiri, bila sampai satu level kita ni boleh digelarkan usahawan lah. So alhamdulillah, usahawan lah. Bila Cik Ayu cakap usaha berjaya, bangga kami, alhamdulillah. Satu nikmat lah kan. So kat sini saya pun nak berkongsi jugalah dengan penonton-penonton juga semua kan. Sebenarnya macam kita cakap lah, yang cuma saya nak rumuskan adalah kita kena betul-betul semangat dan kita kena ada vision. Okey. So itu dia. Kita kena, tak kisah sebenarnya, bukannya pasal meniaga bateri. Nanti bila kita cerita untung, kita semua nak meniaga bateri. Bukan pasal untung je. Bukan pasal untung je kan. Tapi tak cuba tak tahu. Tak tahu kan. Tapi perniagaan ni dia berbagai. Okey, mungkin saya dengan sahabat saya kena jiwa dia dengan bateri. Okey, mungkin ada orang lain perniagaan ni kena dengan jiwa yang lain. So maksudnya kita kena sentiasa challenge diri kita. Challenge diri kita untuk sampai satu next level. Sebab sampai sekarang saya dengan Cikgu Syahri ni, kita tak pernah rasa selesa. Kita sentiasa saja untuk mencari jalan untuk memajukan diri kami dan memajukan syarikat untuk mencapai satu tahap yang lebih tinggi. Itu. So kepada penonton yang ni, kalau apa yang nak cuba dirumuskan, kita cubalah buat. Macam Cikgu Syahri, tak cuba tak tahu. Betul juga. Kan? Dalam maksud tu. Dalam. Jadi kena sentiasa cuba Kena sentiasa baru tahu. Baru tahu. Okey. Cikgu Syahri. Saya cuma nak beritahu
kepada siapa di luar sana lah yang ingin menceburi bidang perniagaan, memang sangat digalakkan lah untuk cuba. Sebab dia bercakap pasal perniagaan ni bukan pasal untung saja. Bagi saya semua, maksudnya dari situ kita belajar daripada orang kata kesilapan. Tak ada, niaga tu tak ada orang kata cantik je. So memang akan ada lah orang kata apa, liku-liku cabaran tu. Itu yang membuatkan kita terus ke hadapan, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada saudara Syahrul Nizam Ishak iaitu Ketua Pegawai Eksekutif, dan juga Cik Muhammad Khusyairi Amri, Ketua Pegawai Operasi For Cool Batteries Malaysia Sdn Bhd. Pada malam ini kerana sudi bersama saya dalam segmen MyPreneur yang kita bahaskan pada malam ini dengan tajuk cabaran dalam bisnes, di mana mereka berdua adalah usahawan ataupun peniaga bateri yang telah melalui banyak pengalaman ataupun sejarah perniagaan, walaupun mungkin baru beberapa tahun 2020 sampai sekarang, tetapi mereka ini berdua berada dalam cabaran yang tidak seperti biasa. Jadi banyak yang telah kita kongsikan pada malam ini. Kepada para penonton, terima kasih kerana anda sudi bersiaran ataupun sudi menyaksikan siaran secara langsung ini selama hampir 1 jam di platform YouTube dan Facebook Planet Mahir, di mana melalui segmen MyPreneur ini kita berkongsi ilmu, pengetahuan, pengalaman ataupun peluang-peluang perniagaan dengan para usahawan yang berada di seluruh negara. Jadi terima kasih kepada kedua-dua tetamu saya pada malam ini. Selamat tahun baru 2023. Mudah-mudahan kita dapat mencipta azam yang baru di tahun baru dengan wajah yang baru, dengan cara yang baru. Tak cuba tak tahu. Jadi terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Semoga apa yang kita bincangkan selama 1 jam ini akan memberikan sebesar-besar manfaat kepada kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.